alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Baru Nabi tiup macam ni. Tiup habis nafas. Jangan tu tiup bomoh tu. Habis ini bawa ke kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala jangan lepas, jangan diangkat. Muka, seluruh badan jangan diangkat, jangan diangkat. Sampai ke belakang dan lunjurkan kaki tu situ. Sampai habis. Kalau anak kita selalu menangis waktu tengah malam ke apa ke, buat untuk dia. Baca bismillah. Habis tiup kat badan. Kalau budak-budak yang menangis malam tu, saya anak-anak menangis malam tu, buat sebelum dia tidur. Baca kat tapak tangan kita. Boleh. Sebab hadis yang kedua kita tengok nanti, ketika Nabi sakit, yang buat begitu adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Bermaksud anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa sallam kana idza awa ila firashihi kull lailatin jama'a kaffayhi, akan kumpulkan dua tangan ni, jama'a kaffayhi, thumma nafatha fihima, begini nafa ini ni, nafatha ni tu maksudnya nafatha. Nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berada di tempat tidurnya pada setiap malam, baginda mengumpulkan kedua-dua telapak tangannya, kemudian meniup pada kedua-duanya, lalu membaca pada kedua-duanya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda mengusapkan kedua-duanya pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulakan dengan kepala, muka dan tubuh bahagian hadapan. Baginda melakukan perkara tersebut sebanyak 3 kali. Baik, dalam hadis ni zahirnya tiup dulu baru baca. Hakikatnya ialah baca dulu baru tiup. Begini tangan buat begini, ni Nabi buat begini, tangan begini, dan Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru Nabi tiup macam ni. Tiup habis nafas. Jangan tu tiup bomoh tu. Habis ini bawa ke kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala jangan lepas, jangan diangkat. Muka, seluruh badan jangan diangkat, jangan diangkat. Sampai ke belakang dan lunjurkan kaki tu situ. Sampai habis. 2 tempat dia jangan dibuat. Apa dia? Maaf, depan ni dan tapak kaki. Itu je. Itu baru set yang pertama. Buat lagi kali kedua. Itu maksudnya. Buat lagi. Buat lagi. Tu. Kalau anak kita selalu menangis waktu tengah malam ke apa ke, buat untuk dia. Baca bismillah. Habis tiup kat badan. Kalau budak-budak yang menangis malam tu, saya anak-anak menangis malam tu, buat sebelum dia tidur. Baca kat tapak tangan kita. Boleh. Sebab hadis yang kedua kita tengok nanti, ketika Nabi sakit, yang buat begitu adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Bermaksud kalau kita nak buat untuk orang lain boleh, untuk anak-anak kita yang mungkin selalu tidur malam, ataupun untuk orang yang selalu mimpi malam yang pelik-pelik, itu boleh untuk buat peninding diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat surah Al-Falaq. Sama juga fadilatnya tadi dengan surah
An-Nas pun sama juga. Nah, jadi kita tak baca itu sebab dia hampir sama. Mari kita lihat yang terakhir, bahagian C, fadilat ayat tertentu dalam Al-Quran. Mari kita lihat. Ini fadilat ayat tertentu dalam Al-Quran. Ayatul Kursi. Bismillahirrahmanirrahim 180. Ayatul Kursi adalah ayat terbesar dalam Al-Quran. Daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala fadaraba fi sadri wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yahnikal ilmu Abal Munzir. Wahai Abu Al-Munzir, tahukah kamu apakah ayat daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, yang kamu hafaz yang paling agung? Dia, yakni Ubay, berkata, aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini yang patut kita ikut. Kalau kita tak tahu beragama, cakap je, wallahu alam, tak tahu saya, gitu. Daripada kita menjawab tapi sebenarnya kita tak tahu, dah salah pula. Itu ya. Jangan rasa segan kalau kita tak tahu. Orang yang tak tahu dan ketika dia kata tahu, itu bermakna dia orang yang tahu. Kenapa? Ketika dia kata saya tak tahu, itu bermakna dia tahu. Kerana dia tahu, dia tak tahu. Semula ya, orang yang ditanya sesuatu apa-apa soalan kan, dia tak tahu, lalu dia kata saya tak tahu. Ketika dia kata dia tak tahu, itu bermakna dia tahu, kerana dia tahu yang dia tak tahu. Sebab itu dia kata dia tak tahu, kerana dia tahu dia tak tahu. Tuan-tuan tahu kan? Ada seorang namanya Abu Nawas. Abu Nawas ni dia orang yang bijak, tapi selalu kenakan orang. Orang nak dengar sangat apa dia cakap, pasal dia tak cakap banyak, pasal selalu kenakan orang. Satu hari dia main satu majlis, orang ramai tunggu ni. Dia pun duduk macam saya ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan tahu ke apa yang saya nak abang ni? Dah mula-mula jumpa, mana orang tahu. Jadi mereka pun jawab, kami tak tahu. Dia kata, saya tak suka dengan orang tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai balik lagu tu. Allah, kita nak dengar sangat dia nak abang apa kan. Malam kedua, sebelum tu pengerusi masjid pun beritahu lah, dia tak suka, tak tahu. Kita abang tahu lah. Malam esok habis cerita. Dia main malam kedua, orang lagi ramai merenyut, ramai. Tuan-tuan tahu ke apa yang saya nak habaq hari ni, malam ni? Mau pakat bagus tahu. Ya, kami tahu. Dia kata dah tahu nak habaq apa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia suka dia perkena orang. Lepas tu malam ketiga ni lah kat sini Ustaz Salahuddin. Kata pengurusi majlis, Allah, dia kata kita tak padan lah, kata jemput dia susah-susah, tak kata apa pun, tak apa. Dia dah kenal kita 2 malam, malam esok kita kenalkan dia. Macam mana? Orang perempuan hangpa jawab tak tahu, sebelah kanan. Orang sebelah kiri, orang lelaki hangpa jawab kami tahu. Orang baru dia terperangkap, dah tak boleh kata apa kan. Malam yang ketiga jadi nervous orang ni, dia dah main ni. Tuan-tuan dan puan-puan tahu apa yang saya nak bak malam ni? Oh, tu dia muslimat sebelah ni. Kami tak tahu. Orang lelaki pula, kami tahu. Dia kata, hak tahu, abang apa yang hampa tahu pada yang tak tahu. Yang tak tahu, apa yang hampa tak tahu, tanya pada yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya nak tanya ni, boleh kan? Tuan-tuan tahu apa yang saya nak abang saat lagi ni? Saat lagi jadi Abu Nawas. Nah, Abu Nawas dia memang masyhur cerita dia. Dia kalau dia jalan satu malam, dia tengok ada bintang banyak berterabak. Tuan-tuan, dia kata bintang ni ada dalam 100,000 lebih, 1,000 dah dia tahu. Orang tanya, macam mana hang tahu?
Tak percaya kira tak percaya kira. Siapa yang sanggup kira? Satu ketika dia main jalan ambil tongkat, boom. Di sinilah, this is the center of the earth. Inilah dia pusat bumi. Hang tahu macam mana? Tak percaya gali. Tak percaya gali. Itu dia Abang Haji. Satu hari ada kambing hitam duk berjalan depan dia, tapi ada tompok-tompok putih kat situ. Dia duk perhati, dia kira macam orang kemas lah, bukan kemas mana pun. Dia pun tengok, dia kata dia kambing hitam, di tompok-tompok tu ada tompok putih. Dia kata tompok putih ni bulu dia ada 5,000, ada dia kata 5,000. Macam mana Syekh tahu? Kira itu dia Abu Nawas. Tapi dia ada dua figure, satu Abu Nawas, satu lagi Abu Nuwas. Abu Nuwas ni tak. Abu Nuwas ni memang seorang figure juga, seorang penyair. Dia waktu dulu dia banyak menulis tentang yang lara-lara lah dalam syair dia, tentang arak, tentang perempuan, tentang hiburan, dia tulis je. Akhirnya dia berinsaf, kemudian sebelum nak meninggal tu orang pun dengar apa dia baca sebelum tidur, sebelum meninggal itu. Sebab dia dah bertaubat, dia pun baring tempat katil perbaringan dia, orang dengar apa dia baca. Rupanya dia baca ayyamman laysa li minhu mujiru bi'afwika min adhabika astajiru ana al-abdul muqirru bi kulli dhanbin wa anta as-sayyidul mawla al-ghafuru fa in 'adzabtani fa bi su'i fi'li wa anta taghfir wa in taghfir fa anta bihi jadiru afirru ilayka minka wa aina illa ilayka yafirru minka al-mustajiru. Faham tadi tu? Tahun depan kita terjemah tahun depan. Ustaz Salahuddin terjemah nanti. Beliau mengaji di Mesir. Masya-Allah, bumi bertuah, bumi Mesir. Saya jatuh cinta dengan bumi Mesir, demi Allah. Saya jatuh cinta dengan bumi Mesir, maksud saya jatuh cinta dengan ulama-ulamanya, dengan ilmu-ilmunya. Saya tak pernah mengaji di negara Timur Tengah, tak pernah saya, tapi mengaji dengan ustaz daripada Mesir, syekh daripada Mesir, mengaji di UIA, itu je lah. Kalau beliau kan Masya Allah, beliau sempat di negeri yang sangat barakah itu, jumpa dengan masyayikh, mengaji di Al-Azhar lagi. Allah berkat. Tengok orang salih ni berkat. Baik, kita baca sikit Ustaz. Imam Ahmad dan selainnya menambah walladhi nafsi biyadi inna laha lisanan wa syafataini tuqaddisul malika 'inda saqil arsy. Demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya ia Ayatul Kursi mempunyai lisan dan dua bibir yang mentakdiskan, yaitu menyucikan Allah Ta'ala yang menguasai di kaki arasy. Masya Allah. Ayatul Kursi ini ada dua lisan dan dua bibir, akan menyucikan Allah yang di kaki arasy, supaya kita nampak apa itu kursi, apa itu arasy. Hadirin, ini surau Khalid Al-Walid. Nampak tak ni? Siapa tak nampak? Piramli kan? Siapa tak nampak? Nampak ya? Alhamdulillah. Ini langit pertama, 2, 4, 5, 6, 7. Inilah namanya langit. Jangan keliru. Ini namanya 7 lapis, ini namanya langit. Inilah yang kita baca dalam surah Al-Mulk, alladhi khalaqa as-sab'a alladhi khalaqa sab'a sab'a samawatin tiba alladhi khalaqa sab'a tibaqa. Inilah dia 7 lapis langit, 7
lapis. Baik, nah. Tuan-tuan tengok. Saya nak bagi tahu rahsia yang diajar oleh guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, supaya bila kita minta pada Allah dan kita guna ayatul kursi, ada ayat yang perlu kita tawajuh. Tapi nak tahu ayat tu macam mana cara, kena tengok ni dulu. Tuan-tuan, langit pertama ini, nah, ini namanya langit dunia. Besarnya langit ini, kalaulah bumi kita ni yang besar ini diletak di langit yang pertama, bumi itu hanyalah seperti cincin di tengah padang pasir. Besar tak langit pertama ni? Besar. Ni bumi M. Langit kedua ni lagi besar. Macam mana? Langit pertama ni yang dah besar ni, letak di langit yang kedua itu hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Besar tak langit kedua? Lagi besar. Langit yang ketiga ni, langit yang kedua, letak dekat sini hanyalah sebesar cincin tengah padang pasir. Betul? Nah, langit yang keempat, langit ketiga letak sini, 4 letak sini, 5 letak sini. Langit yang paling besar, tengok bahasa saya ya, langit yang paling besar langit yang ketujuh. Sebab langit yang keenam ni dah besar nah. Ni yang keenam ni dah besar. Ni letak ke sini hanyalah seperti cincin di tengah padang pasir. Ni bukan saya sebut ni. Nanti siapa ada kitab di rumah namanya Ruhul Ma'ani, karangan Al-Imam Al-Alusi, boleh rujuk dekat situ. Juga di dalam kitab Mirqat Al-Mafatih, syarah kepada Mishkat Al-Masabih, karangan Al-Imam Mula Ali Qari. Dua kitab ini rujuk di situ. Nah, itu tebal, jauhnya pula. Langit pertama nak pergi langit yang kedua, jauhnya 500 tahun. Kedua, ketiga sama. Semua 500 tahun, 500 tahun. Yang katanya besar dan jauh tu. Yang kata 500 tahun ni rujuk pada dua kitab yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Mas'ud, dalam satu kitab namanya kitab At-Tauhid, karangan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, dan satu lagi kitab namanya Al-Asma' was Sifat, karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Ini saya bukan cakap kosong ni nah. Tuan-tuan, langit ketujuh ni besar tak? Besar sungguhlah langit ketujuh ni. Kita sebut tadi ayatul kursi dia. Nah, langit ketujuh, bukan langit ketujuh, 7 lapis langit, bukan langit ketujuh. 7 lapis langit ini kalau nak banding dengan kursi, dikatakan di sinilah kursi di sini dekat mustawa ni, dikatakan 7 lapis langit ini bukan langit ketujuh ya. 7 lapis langit ini, tengok dalam hadis sebut apa tadi tu, 7 lapis langit ke langit yang ketujuh? Langit yang ketujuh kan, bukan 7 lapis. Kau soal apa Ustaz? Oh, tidak disebut. Baik. Bukan 7 lapis langit. Wasabi'atu, maksudnya langit yang ketujuh. Langit ni kalau nak banding dengan kursi, hanyalah seperti cincin di tengah padang pasir. Besar tak kursi itu? Besar, sebab itu disebut wasi'a kursiyuhu, luasnya kursi Allah tu as-samawat, langit-langit, nah, as-samawat wati wal ard, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kalau dalam ayatul kursi wasi'a kursiyuhu samawat, bukan sama. Kalau sama ketujuh, maksudnya 7 semua ini semua ni campur, nak banding dengan kursi, samalah cincin di tengah padang pasir. Besarnya kursi Allah itu. Makhluk yang paling besar namanya Arash ni. Kursi ni sebesar ini, letak dekat Arash hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Boleh ya? Jadi ini namanya Sidratul Muntaha, bukan langit.
Ini namanya mustawa, bukan langit. Ini namanya arash, bukan langit. Langit bawah ni. Yang dikatakan di sini, ini Milky Way, galaxies, whatever ni, Milky Way, galaxies, Bima Sakti, semua bawah ni. Tak masuk atas lagi, semua bawah ni. Nak tunjuknya besar tak alam ini. Besar. Sebab itu, ni pesan guru kita, Syekh Fahmi Zamzam. Sekarang saya buka rahsia pada tuan-tuan. Ketika kita tawajuh untuk kita doa pada Allah, umpamanya kita minta pertolongan Allah, perlindungan Allah, baca ayatul kursi 9 waqaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Ini tawajuh yang ke-8. Yang ke-8 ni apa? ولا يؤوده حفظهما. Maksudnya, dan tidak ada letih, tidak ada penat bagi Allah untuk menjaga keduanya, menjaga seluruh langit dan menjaga bumi kita kat sini, di kat sini. Tak ada letih bagi Allah jaganya. Apakan sangat doa tuan-tuan, puan-puan, permohonan kita yang sedikit itu nak banding dengan Allah mampu lagi menjaga 7 petala langit dan bumi. Tawajuh kat situ. Ayat yang keberapa tadi? Yang ke-8. Niat kat situ. Ya Allah, apa sangat banding saya ni niat mudah-mudahan dapat tukar kereta baru untuk tahun 2020, apa ni 23 ni nak tukar kereta baru. Minta pada Allah. Allah, permintaan tu apa sangat banding dengan Allah yang Maha Kuasa menjaga 7 petala langit dan bumi. Sikit sangatlah. Bandingkan dengan kemahakuasaan Allah. Tawajuh dekat nombor ayat ke berapa tadi? Waqaf yang ke-8. Tawajuh di situ. Ni rahsia ni. Ni rahsia. Maksud apa ya Allah? Permintaan kami begini dibandingkan dengan kemahakuasaan-Mu yang menjaga 7 petala langit, tak ada apa-apa. Boleh ya? Di sini. Ini antara rahsianya. Baik. Itulah ayatul kursi. Tengok Allah Azza wa Jalla jaga 7 petala ni berapa jauh ni, berapa jauh dan besar ni. Termasuk ini yang ke-8, wala ya'uduhu hifadhuhuma, dan tidak adalah letih bagi Allah untuk menjaga kedua-duanya, 7 petala langit dan bumi. Sebab itu jangan tinggal membaca ayatul kursi. Kalau kita tawajuh benar-benar, itu memang banyak khasiatnya. Termasuklah jin iblis pun takut kalau kita baca. Baik. Daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hum min dukhulil jannati illa al-maut. Sesiapa yang baca ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak ada yang boleh menghalangnya daripada masuki syurga kecuali kematian. Mati dululah baru masuk syurga. Kalau kata dah mati terus masuk syurga. Kalau kata nak masuk syurga boleh terus, tapi tak boleh, dia kena mati dulu. Itu ya. Tuan-tuan jangan lupa baca ayatul kursi. Ada pelindung tu, pelindung diri, ceritanya panjang, muka surat 184, 185, 186 teks hadisnya ya. Itu kita tak baca. Itu baca sahaja nanti. Baik, yang ini yang terakhir untuk kita bacakan hari ini, kedua akhir. Baik, 192 ayat terakhir surah Al-Baqarah, daripada Sayyidina Abu Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bil ayatain min akhir surati Al-Baqarah fi lailatin kafatah. Sesiapa yang baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka 2 ayat tersebut telah mencukupkannya. Apa maksudnya ni? Kita baca sikit saat keterangan. Di dalam Tuhfah Al-Ahwazi disebutkan bahawa para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan mencukupkannya termasuklah mencukupkannya daripada bangun malam. Katalah malam tu kita tak bangun malam, kerana dah baca 2 ayat ini, di cover pahalanya. Masya Allah.
Membaca Al-Quran baik dalam solat atau di luar solat. Kan tadi tuan-tuan dah dengar kan, kita baca ayat Quran tadi, kalau 3 ayat dapat berapa? 3 ekor. Ingat lagi unta bunting tadi tu, yang pagi tadi, ke dah lepas unta tu? Nah, 3 unta bermaksud 6 ekor. Ini Masya Allah, lebih lagi. Pahala amalan kebaikan dalam perkara akidah, kerana 2 ayat tersebut meliputi perkara iman dan amal soleh secara umum serta menjaganya daripada keburukan jin dan manusia. Tengok tuan-tuan, janganlah kita lupa 2 ayat ini. Apa ayat tu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها sampai akhir. Jangan tinggal. Baik, semua hafal ni alhamdulillah. Baik, di dalam Fathul Bari, di dalam Fathul Bari pula disebutkan bahawa mencukupkannya ialah kedua-dua ayat tersebut mencukupi sebagai qiyamul lail, atau kedua-duanya mencukupi sebagai bacaan Al-Quran pada waktu malam. Atau qiyamul lail di cover pahalanya. Baca Quran waktu malam di cover. Masya Allah, 2 ayat ni. Masya Allah. Pendapat lain mengatakan kedua-duanya melindungi daripada segala keburukan. Masya Allah. Pendapat lain pula mengatakan kedua-duanya melindunginya daripada keburukan syaitan dan selainnya. Masya Allah. Apa lagi kita nak? Cukuplah. Selamat rasa diri kita, ya. Baik, hadirin, mari kita lihat yang terakhir untuk perbincangan kita pada petang ini adalah muka surat 200. Baik, kita baca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Selamat daripada fitnah Dajjal, daripada Sayyidina Abu Darda, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man hafidha 10 ayatin min awal suratil kahfi usima minad dajjal. Sesiapa yang menghafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, dia akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Baik, dalam riwayat yang lain 10 terakhir surah Ad-Dajjal, muka surat 202, daripada Sayyidina Abu Darda juga, daripada Nabi SAW bersabda, man qara'a al-'ashr al-awakhir min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Sesiapa yang baca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, dia dipelihara daripada fitnah Dajjal. Masya Allah. Tadi hadis pertama 10 pertama, hadis kedua 10 yang terakhir. Jadi kita hafal dua-dua, 10 yang awal, 10 yang terakhir. Siapa yang hafal, dia akan selamat daripada Dajjal. Wallahu alam. Kita jumpa ke tak Dajjal, kita tak tahu. Tapi mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin cicit kita. Sebab Dajjal sekarang dah ada dah. Dajjal dah ada di satu pulau. Ada 2 pendapat ulama. Satu di pulau di Laut Tengah, Laut Mediterranean. Pendapat ini tak kuat. Pendapat yang lebih kuat di Laut Arab, dekat Teluk Eden, Yaman tu kan. Ini kan Saudi. Makkah, Madinah. Laut Tengah ke atas ni. Laut di bawah ni, negeri Yaman. Di sinilah namanya Laut Arab. Di situ ada satu pulau. Wallahu alam, di pulau itulah adanya Dajjal. Dajjal sudah ada. Sebab Dajjal sudah ada pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah yang suruh ikat Dajjal itu dengan rantai. Dan Dajjal ini dipanggil minal mundharin, di kalangan orang yang dilambatkan mati. Macam Nabi Isa alaihi salam, sekarang ada di langit yang kedua. Umur baginda sekarang 33 tahun. Dan tak bertambah-tambah. Naik umur 33 tahun sampai sekarang 33 tahun. Nanti turun, nanti umur baginda 33 tahun. Tidak bertambah. Jadi dianggap minal mundharin, dilambatkan waktu meninggalnya. Sama dengan iblis, syaitan juga, umur panjang-panjang. Dajjal pun sama juga. Kisahnya, sahabat Nabi bernama Sayyidina Tamim ibn Aus Ad-Dari. Sayyidina Tamim ibn Aus Ad-Dari.
Hadis ni sahih dalam riwayat Imam Muslim. Beliau bagi tahu Nabi, kami berada dalam kapal 30 hari 30 malam, dipukul gelombang taufan. Habis 30 hari tadi tu, mereka dibawa ke satu pulau. Tapi pulau itu cetek, nak pergi dengan kapal tak boleh, pergi dengan laut dengan sampan-sampan kecil. Ketika mereka nak ambil makanan ke minuman ke di situ pulau tu, tiba-tiba terlihat satu binatang yang lebat bulunya, depan dengan belakang. Apa nama tak tahu. Hang siapa? Dia kata ana al-jassas, jassasah. Aku adalah jassasah, seorang pengintip rahsia. Apa maksud pengintip rahsia tak tahu. Pasal apa lagu ni? Kata jassasah ni, hang pa ni tanya banyak, pi masuk dalam sana, dalam pulau tu masuk lagi. Pasal ada orang yang rindu dengan hang pa. Lalu mereka pun pi, dan dikatakan di dalam satu gua ada seorang makhluk manusia, bukan jin, tapi badannya besar, berada di pintu gua itu, yang dibelenggu badannya gini, tangan dibelenggu gini, dirantai. Kemudian lutut pun dibelenggu juga, diberantai badannya. Hang siapa? Kata mereka tanya. Hangpa tengoklah seperti mana hangpa tengok, itulah saya. Sebelum mereka tanya lagi, makhluk ni tanya, apa keadaan Nakhlah Baisan? Nakhlah Baisan, iaitu kebun kurma Baisan. Yang mengaji di Timur Tengah, orang Arab kalau disebut kebun kurma Baisan, semua tahu, sebab dia kebun kurma yang sangat banyak pokoknya. Kamu tanya apa? Ada lagi tak pokok-pokok situ? Ada. Satu hari nanti dia akan jadi sedikit. Orang tu sebut, dia macam tahu ya. Kemudian dia tanya, apa keadaan ma Tabariyah, tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah itu direbut oleh 3 negara, Yahudi, negara Israel, Jordan dengan Syria. Kalau ada slide saya tunjuk tadi itu. Itu namanya tasik Tabariyah. Ada lagi air? Ada. Satu hari dia akan jadi sedikit. Kemudian dia tanya mata air Zughar. Mata air Zughar tu dekat kawasan tu juga. Airnya digunakan orang lagi tak? Ya. Dan dia tanya yang 14. Ada tak seseorang diutuskan kepada bangsa Arab? Ada? Mereka jawab. Mereka terima ke mereka tolak? Ada yang terima, ada yang tolak. Lalu kata orang ini, ati'u, taatlah padanya. Dia tanya 4 perkara ini. Dia nak bagi tahu, dia nak tahu, kalaulah berlaku 4 ini, bermakna dia akan keluar sikit masa lagi. Jadi kesimpulannya dia tak keluar lagi. Kesimpulannya begitu. Lalu dia mengaku anak Dajjal, kata orang itu. Aku adalah Dajjal. Ni Dajjal ni dah ada dah sekarang. Nanti dia akan keluar di mana? Dekat Iran, dekat Khurasan. Kemudian dia akan pergi ke negeri sebelah itu, dalam Iran juga, namanya Asfahan. Di situ ada 70,000 orang-orang Yahudi yang akan jadi pengikut setianya. Barulah akhirnya Dajjal ini mengaku jadi Tuhan dan pergi ke kawasan Iraq dengan Syria. Tuan-tuan kalau ada peta boleh dapat gambar maksud saya ni. Di sini tempat dia tadi, di sini Iran. Dalam Iran tu ada Khurasan, ada Asfahan. Kemudian dia akan pergi ke sini, kawasan ni, kawasan Syria, Iraq dekat sini. Dia akan mengaku jadi Tuhan dan sebagainya. Dan dia pergi seluruh dunia, kecuali 2 tempat namanya Makkah dan Al-Madinah. Termasuk Shah Alam dia pergi juga. Tuan-tuan jaga-jaga tu ceritanya panjang. Tu akhirnya dia pun pergi, dah dia jadi give up dah, tak dapat masuk Makkah Madinah. Dia pun pergi ke mana? Naik ke atas ni, dekat Baitul Maqdis. Lalu dia mengepung tentera Imam Mahdi dan tentera-tenteranya. Lalu mereka terkepung di situ, kebuluran. Imam Mahdi doa pada Allah, Allah turunkan Nabi Isa dekat Menara Putih, Masjid Damsyik, dekat Umawi, dekat Damsyik. Turun di situ, kemudian akan pergi ke Baitul Maqdis, solat subuh di situ. Selepas 3 jam waktu syuruk, baru Nabi Isa membunuh Dajjal dekat satu tempat Israel. Dekat kawasan Baitul Maqdis juga ya, dekat Israel, namanya Babul Lud. Babu Al-Lud. Itulah ceritanya, panjang lagi lah ceritanya. Jadi hafallah kita 10 ayat terawal, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Baik, seperti yang kita janjikan, kita berhenti ketika ini.
Dan saya sambung sedikit dengan kita tutup internet. Saya nak kongsikan beberapa amalannya. Kita terima ijazah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan tuan-tuan, puan-puan yang mengaji dengan kami daripada pagi tadi secara live sebegini, tambah lagi bersemuka. Saya ijazahkan kitab ini kepada tuan-tuan, puan-puan seluruhnya. Tuan-tuan jawab, kami terima. Yang kedua, saya nak ijazahkan juga amalan membaca amalan-amalan dalam kitab ini dan munajat dan ikhtiar, dan dalam kitab Kanjus Sa'adah kepada semua tuan-tuan yang hadir, juga yang ikut kami secara live sebegini. Tuan-tuan jawab, kami terima. Sekarang apapun amalan dalam 3 buku ini, sekarang tuan-tuan dah ada ijazah untuk mengamalkannya. Dan saya nak ijazah satu lagi. Panjangkan ijazah ini pada orang lain. Maksudnya sampaikan ijazah-ijazah ini kepada orang lain juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kecuali yang ini, sebab ada dalamnya amalan khusus. Yang ini kalau boleh jumpa kita untuk dapat ijazah. Itu dia. Setakat ini dulu